弟兄姐妹们平安， Shalom saudara-saudari semuanya. 非常感谢今天晚上还可以再一次的跟你们一起分享主的话语， Sangat bersyukur malam hari ini masih ada kesempatan untuk men-sharingkan firman Tuhan. 再一次允许我还用我的有限的华语来讲道， Izinkan saya menyampaikan firman Tuhan dengan bahasa Mandarin saya yang terbatas. 因为我想要多学习用华语如何的讲主的话语。 Karena saya ingin berlatih untuk menyampaikan firman Tuhan dengan bahasa Mandarin. 我也谢谢我的助理牧师，让我给我很多的机会来学习在这个讲台。 Saya juga bersyukur kepada gembala sidang kita yang memberikan saya kesempatan untuk bisa men-sharingkan firman Tuhan di mimbar ini. 我还没有听到之前，我们再次来到主的面前祷告。 Mari kita bersatu dalam doa sebelum mendengarkan firman Tuhan. 亲爱的上帝，我们来到面前，主啊，这一次我们再次来打开你的话语，让你的话语再次像一把剑来插在我们的心里。圣灵啊，求你使用你卑微的仆人有限的话语言来讲出你要说的话语，让我们讲的、翻译的、听的都通感一灵。祷告奉主耶稣名求的，阿门。今天我们要分享的信息观念就是借祷告而得胜。 Tema pada malam hari ini adalah menang lewat doa. 弟兄姐妹们，我不晓得我们每一个班上来这个祷告会的时候，感受到的感觉是如何的？ Saudara-saudari, saya tidak mengetahui bagaimana perasaan Anda pada saat mengikuti kebaktian doa di malam hari ini. 还是你在家里祷告的时候，你觉得祷告是什么呢？ Atau di saat kita berdoa di rumah kita, bagaimana perasaan kita? 你会觉得耶，祷告好像没有什么改变，还是没有什么力量的？ Apakah kita merasakan bahwa semakin kita berdoa, kita merasa semakin tidak ada tenaga, tidak ada kuasanya? 祷告还像一个基督徒一个要应该做的责任哎。 Atau kita merasakan bahwa berdoa hanya sesuatu yang harus dilakukan oleh orang Kristen? 如果没有祷告，好像心里有一点少一点东西啦。 Atau merasakan bahwa jika saya tidak berdoa, maka sepertinya kekurangan sesuatu. 但是呢，我们也祷告也没有味道了， Tapi kita semakin berdoa, semakin tawar rasanya. 变成我们有祷告跟没有祷告，生活也一样的。 Sehingga kita merasakan bahwa kita ada doa atau tidak ada doa, kehidupan kita sama saja. 然后为什么要祷告呢？ Kalau gitu mengapa kita harus berdoa? 结果我们的祷告只有吃饭祷告、早晨祷告、需要的祷告。 Sehingga doa kita hanyalah doa di pagi hari, doa makan, dan doa di saat kita perlu saja. 在我们的理念上，我们思想上知道祷告充满的力量， Padahal kita mengetahui bahwa doa itu penuh dengan kuasa. 祷告能改变人不能做的事情。 Dan doa bisa mengubah apa yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. 但是为什么我们祷告没有这个的力量呢？ Tetapi mengapa doa kita tidak ada kuasanya? 好像没有这个火，没有灵的火在我们里面一样。 Seakan-akan tidak ada api roh di dalam doa kita. 是在发生什么事情在我们的人生？ Sebenarnya apa yang telah terjadi dalam kehidupan kita? 因此，我们的祷告好像失去了一个力量了。 Sehingga doa kita seakan-akan sudah kehilangan kuasanya. 今天的经文是从这个出埃及记17章，那边就是关于以色列跟这个亚玛利人打仗的。 Nasar kita pada malam hari ini diambil dari Keluaran di mana bangsa Israel berperang melawan orang Amalek. 我们没有去读这个经文，但是这个就是一个历史的故事， Kita tidak membaca nasnya, tapi ini adalah suatu kisah sejarah. 就是以色列刚出来从埃及，大概3个月过后的时间。 Dan ini adalah sekitar 3 bulan setelah bangsa Israel keluar dari Mesir. 所以他们到了一个地方，突然间给亚玛利人来战他们。 Dan di saat mereka sampai di sana, mereka ditempur oleh bangsa Amalek. 我们要想一下哦， Coba kita berpikir, 以色列人从埃及出来， bangsa Israel keluar dari Mesir, 他们在埃及的时候是做奴服的， mereka adalah budak di saat di Mesir. 他们没有参加过战争的， Mereka tidak mengikuti 不然 perang. 他们也没有带武器从这个以色列这个埃及出来的， Dan mereka juga tidak membawa peralatan perang keluar dari Mesir. 所以当时的他们有预备性也打仗的，没有预备性要打仗的。 Oleh karena itu di saat itu mereka tidak mempersiapkan diri untuk berperang. 突然间被亚玛利人战他们了，
Tapi tiba-tiba mereka diserang oleh bangsa Amalek. 你想看他们的思想是怎么办的？ Coba kita bayangkan bagaimana perasaan mereka di saat itu. 当然害怕。 Tentu takut. 但是呢，故事那边说，摩西马上叫亚伦安排显人来打仗了。 Dan di saat itu Musa menyuruh Harun untuk memilih orang untuk ikut 然 berperang. 后这个摩西对不起，跟耶稣亚呀，然后摩西、亚伦跟何尔德去到山上祷告。 Dan Yosua yang ikut berperang, kemudian Musa, Harun dan Hur itu naik ke gunung. 然后我们看到他们的结果是如何的， Yang kita bisa melihat hasilnya 就 adalah 是他们赢了这个战争。 itu mereka menang atas peperangan itu. 所以这个故事是告诉我们的祷告的力量。 Dan cerita ini, kisah ini menceritakan kepada kita bahwa doa itu ada kuasanya. 我们的所相信的上帝如何的能做我们不能做的事情， Dan Allah kita bisa mengerjakan apa yang tidak bisa kita lakukan. 但是为什么我们成为基督徒，今天的基督徒好像没有感受到这个事情呢？ Tetapi mengapa kita sebagai orang Kristen tidak merasakan hal ini? 我们仍然活在这个忧虑啊、害怕啊，不晓得明天会怕什么，会发生什么事情。 Kita tetap hidup di dalam kekhawatiran, ketakutan, dan ketakutan akan besok apa yang akan terjadi. 我们在计划，然后想要做任何事情来预备，如何的明天的时候不要发生这个事情。 Kita terus berencana dan mempersiapkan agar hal-hal tertentu tidak terjadi keesokan harinya. 我们没有想到，我们应该要怎么办祷告？ Kita tidak pernah memikirkan bagaimana kita harus berdoa. 是在我们要如何的祷告到我们真正领受、感受到上帝的权利，在我们人生，在我们的祷告当中发生。 Bagaimanakah kita harus berdoa agar kita bisa merasakan kuasa Tuhan di dalam hidup kita? 我们从这个故事来学习， Mari kita belajar dari cerita ini. 就是在第9节那边，我们看到摩西对耶稣也说：“你为我们选出人来，出去和亚玛力人征战。明天我手里要拿着神的杖，站在山顶上。”意思说，耶稣呀，照着摩西对他所说的话行，和亚玛力人战争，摩西、亚伦与户尔都上了山顶。 Dan di pasal 17 ayat ke-9 dan 10 dikatakan, Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. 在拉丁语有一句话就是 ora et labora， Di dalam bahasa Latin ada satu kata yaitu ora et labora. 是和 Deus ades sonhas。 Yang lengkapnya ada ora et labora, Deus ades sonhas. 他的意思说，祷告与工作，上帝会在我们当中。 Yang artinya adalah berdoa dan bekerja, Allah akan hadir di sana. 我们看到刚才以色列人没有打仗过的， Tadi kita sudah melihat bahwa bangsa Israel tidak pernah berperang. 但是呢，摩西就马上安排他们要去打仗了。 Tapi Musa mempersiapkan mereka untuk berperang. 摩西知道战争要打仗重要，摩西知道要打仗是重要的， Musa mengetahui bahwa berperang itu penting, 这祷告也更重要。 tetapi doa itu lebih penting. 所以摩西会安排这个两边安排的好。 Dan Musa mengatur kedua hal ini dengan baik. 但是呢，我们看到祷告跟这个人的配搭也是很重要。 Dan kita bisa melihat bahwa keharmonisan antara berdoa dan apa yang dilakukan manusia itu sangat penting. 你想想看，如果耶稣呀那时候说， Bisa kita bayangkan jika di saat itu Yosua mengatakan, 摩西呀， Musa, 你是从埃及练战争出来的人， engkau adalah orang yang dilatih dalam militer di Mesir 40年， 40 tahun. 你对战争更清楚过我。 Engkau mengetahui strategi peperangan lebih baik daripada saya. 你去战争，我去山顶祷告好不好？ Engkaulah yang berperang, saya yang naik ke bukit untuk berdoa.
那么爽，你在山顶看我战争啊， Begitu enaknya engkau di atas gunung melihat saya berperang. 大概发生什么事情？大概会发生什么事情？如果耶稣也讲这句话， Kira-kira apa yang akan terjadi jika Yosua mengatakan hal ini? 还没有战争，他们自己已经战了。 Sebelum berperang mereka sudah bertempur secara internal. 这个常常发生在我们的人生当中，这个常常发生在我们里面的。 Ini sering terjadi di dalam diri kita. 我们不顺服， Kita tidak taat, 我们祷告，但是心里不顺服， kita berdoa tetapi hati kita tidak taat. 结果我们在里面自己征战了。 Sehingga di dalam diri kita terus ada perperangan. 当我们里面征战的时候， Dan di saat ada peperangan di dalam diri kita, 心跟行动不合的时候， iman dan perbuatan tidak selaras, 我们没有靠神了。 maka kita tidak lagi mengandalkan Tuhan. 真正的祷告， Doa yang sebenarnya, 就是顺服和祷告和顺服一起走的。 yaitu doa dan ketaatan berjalan berbarengan. 今天我们是靠什么来我们的服侍？ Hari ini kita mengandalkan apa di dalam pelayanan kita? 我们如果叫服侍很容易， Dengan sangat gampang kita memanggil orang untuk melayani. 我们服侍2个小时、1个小时很容易， Kita melayani 1 jam, 2 jam itu gampang. 但是祷告1个小时、2个小时怎么办？ Tapi bagaimana dengan berdoa 1 atau 2 jam? 很不平衡。 Sangat tidak seimbang. 我们一个健康的教会呢， Sebuah gereja yang sehat 最少呢要有30% 的会友参加祷告会的， harus minimal ada 30% jemaahnya ikut kebaktian doa. 最少啊那个， Minimal. 最好就是50% 以上才对的。 Paling baik adalah di atas 50%. 我们的教会是如何的？ Bagaimana dengan gereja kita? 所以我们要回想回去，我们对这个祷告要如何的？ Oleh karena itu kita harus memikirkan bagaimana sikap kita terhadap doa 特 ini. 别我们是做服侍人员的、传道牧师的、会友的， Terutama kita yang melayani baik sebagai hamba Tuhan ataupun sebagai jemaat. 来，我们一起要祷告。 Mari kita bersama-sama berdoa. 虽然我们现在对祷告已经失去了信心， Walaupun sekarang mungkin kita sudah kehilangan iman di dalam doa. 有一个牧师说：“几时我们应该祷告呢？ Ada seorang pendeta mengatakan, kapan kita harus berdoa? 当你不想祷告的时候，那时候你应该祷告了。 Yaitu di saat kita merasa tidak mau berdoa, disitulah saatnya kita harus berdoa. 当你觉得不需要祷告的时候，那时候你应该多祷告了。 Di saat kita merasa kita tidak perlu berdoa, di saat itulah kita harus lebih banyak berdoa. 因为那时候我们已经堕落在罪当中了。 Karena di saat itu kita sudah jatuh ke dalam dosa. 那时候我们应该起身祷告的时候， Justru di saat itulah kita harus bertekun berdoa. 悔改的时候。 Kita bertobat. 第二呢， Yang kedua, 我们看摩西如何的赢在这个整个战争里面。 bagaimana Musa menang di dalam peperangan ini. 摩西是何时举手，以色列人就得胜；何时吹了手，亚玛力人就得胜了。 Di ayat 11 dikatakan, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel, tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. 我们看到摩西如何的祷告， Kita melihat bagaimana Musa berdoa. 他拿着他的杖， Dia mengangkat tongkatnya. 当他的杖举手的时候， Di saat dia mengangkat tongkatnya, 哇，他们下面打仗的时候，耶稣呀推他们的仇敌退步了。 dan di saat tongkatnya diangkat, Yosua bisa memukul mundur bangsa Amalek. 但这个手拿起这杖能多久呢？ Tapi berapa lama tangannya bisa diangkat ke atas? 当他累的时候， Di saat dia lelah, 他的手慢慢下来了， tangannya pelan-pelan turun, 那个仇敌也推过来了。 maka bangsa Amalek lah yang akan menang menyerang bangsa Israel. 我们清清楚楚看到的如何的摩西的祷告的那个力量在那边。 Kita bisa melihat dengan jelas bagaimana kuasa doa dari Musa ada di sana. 他怎么办祷告呢？ Bagaimana dia berdoa? 就是当他高举 Yaitu di saat dia mengangkat tinggi, 他的杖的时候， di saat dia mengangkat tinggi tongkatnya, 这个杖呢代表什么呢？ apa simbol lambang dari tongkat ini? 这是上帝的权利在那边。 Yaitu kuasa Allah. 当上帝权力高举的时候，
Di saat kuasa Allah ditinggikan, 他才能打战赢的。 barulah peperangan bisa dimenangkan. 弟兄姐妹们， Saudara-saudari, 我们如何祷告？ bagaimana kita berdoa? 我们在高举是谁在祷告？我们是高举谁祷告的？ Kita meninggikan siapa di dalam doa kita? 一般上我们高举我们自己啊。 Pada umumnya kita meninggikan diri kita 我们祷 sendiri. 告的是按照我的需要来祷告， Kita berdoa berdasarkan kebutuhan saya. 我们忘记了 Kita sudah lupa 上帝的全能的上帝。 Allah kita adalah Allah yang maha 所 kuasa. 以有一句话就是 “Let God be God”， Sehingga ada satu kata yaitu biarlah Allah menjadi Allah. 让上帝成为上帝， Biarlah Allah menjadi Allah. 不是上帝成为我们的奴仆。 Bukan Allah menjadi pelayan kita. 很多数祷告，我们都是这样的祷告， Pada umumnya doa kita seperti itu. 连要找parking车也是要上帝找给我们，parking车的地方。 Bahkan untuk mencari tempat parkir pun kita mau Allah yang mencarikan untuk kita. 哦，上帝啊，求你给我一个 parking 的地方，那边有感谢主，是这样。 Nah, kita berdoa ya Tuhan agar saya bisa mendapatkan tempat parkir dan sudah mendapatkan tempat parkir kita bersyukur pada Tuhan. 我们所需要什么？我们是祷告什么？ Kita perlu apa, kita butuh apa, kita doa pada Tuhan kebutuhan kita. 什么意思？高举神的祷告呢？ Apakah itu adalah doa yang meninggikan Allah? 高举的上帝，让上帝成为上帝。 Doa yang meninggikan Allah adalah agar Allah tetap menjadi Allah. 弟兄姐妹们， Saudara-saudari, 最近到这个教会呀，很多人在问我会发生什么事情。 di saat saya datang ke gereja ini banyak yang bertanya kepada saya apa yang akan terjadi. 我问了他回去，这个是神的殿嘛？ Saya berkata kepada mereka, ini adalah bait Allah, 这个是上帝的殿吗？ ini adalah bait Allah. 这个是神的家吗？ Apakah ini ada rumah Allah? 让神成为神，在这个教会， Biarlah Allah menjadi Allah di dalam gereja ini, 不是我们， bukan kita. 我们的责任 Tugas kita 是主的身体，tubuh Kristus，我们是主的身体， kita adalah tubuh Kristus. 上帝是我们的头，耶稣是我们的头， Yesus adalah kepala kita. 我们要高举我们的头。 Mari kita meninggikan kepala kita. 诶，如果没有呢？ Jika tidak, 我们自己想来想去， kita terus memikirkan 会发生什么事情啊？会发生什么事情？ apa yang akan terjadi, apa yang akan terjadi. 计划这个啦，计划那个。 Kita membuat rencana A, rencana B. 我们所相信的上帝是如何的上帝？ Di dalam pemikiran kita, Allah kita adalah Allah yang seperti apa. 当我要去读神学的时候， Di saat saya ingin masuk ke seminari, 我已经有3个孩子了， saya telah mempunyai 3 anak 有小小的生意。 dan ada bisnis kecil. 当我那时候我去半年的去马来西亚，那时候我已经半年一个人去马来西亚读神学了。 Di saat itu saya sudah setengah tahun di Malaysia untuk belajar teologi. 但是我觉得家庭分开不好的事情。 Tapi saya merasa bahwa berpisah dengan keluarga itu bukanlah hal yang baik. 我回来告诉我的孩子跟我的妻子， Saya pulang, saya berkata kepada istri dan anak saya, 我们有2条路， kita ada 2 jalan. 我们一起放开梅丹的生活，一起搬去马来西亚，还是我离开这个神学院回去我们仍然的生活。 Kita meninggalkan semua yang ada di Medan, pindah ke Malaysia, atau saya meninggalkan semua itu dan kembali ke Medan. 但是我有害怕哦， Tapi saya juga takut, 费用怎么办？费用怎么 bagaimana 办？ dengan biaya-biaya yang 我的 ada? 家庭的费用怎么办？ Bagaimana dengan biaya keluarga saya? 那时我祷告， Di saat itu saya berdoa, 主啊， ya Tuhan, 如果你要使用我做你的仆人， jika Engkau ingin agar saya menjadi hamba-Mu, 你要负责任对我的孩子， Engkau harus bertanggung jawab kepada anak-anak saya. 我这样的祷告，身家搬起过去了。 Dengan begitu saya berdoa dan dengan begitulah kami semua pindah ke Malaysia. 哦，5年读了书完了过后， Setelah menyelesaikan studi selama 5 tahun di sana, 当然很多的故事改天才跟你们分享哦。 tentu banyak cerita di sana, lain kali akan saya ceritakan. 我的银行的户口变零了， Uang di bank saya sudah 0, 搬去嘉利文，搬去嘉利文， dipindah ke Tanjung Balai Karimun, 问题出现了。 muncullah masalah. 什么问题？ Masalah apa? 我孩子那时候一个16岁， Ada satu anak saya yang berumur 16 tahun,
第二个是13岁， Anak kedua adalah 13 tahun. 他们在马来西亚的时候不能进到马来西亚学校读书， Di saat mereka pindah ke Malaysia, mereka tidak bisa masuk ke sekolah di Malaysia. 所以呢，我们没有办法让他们读书的时候，结果变就是 homeschooling 啊，在家读书。 Dan karena tidak bisa masuk ke sekolah di Malaysia, maka kita memberikan homeschooling kepada anak-anak kami. 没有办法了， Tidak ada cara lain. 然后搬在家里文了， Kemudian pindah ke Tanjung Balai Karimun. 要怎么办？ Apa yang harus saya 没有 lakukan? 想到这个事情会发生， Saya tidak pernah memikirkan hal ini akan terjadi. 因为应该是第大的是要进入高中2了， Seharusnya anak yang paling tua itu sudah harus masuk ke SMA 2. 第二的呢初中2了， Dan anak yang kedua SMP 2. 问题出现了， Masalah muncul. 没有文凭啊 Tidak ada ijazah. ，homeschooling 吧都没有初中文凭、高中文凭， Karena homeschooling mereka tidak ada ijazah SMP, tidak ada ijazah SMP. 要怎么办？ Apa yang harus saya lakukan? 每次人家看到我的孩子在家里没有读书的时候， Setiap kali orang melihat bahwa anak saya di rumah tidak sekolah, 我也不晓得怎么办了。 saya juga tidak tahu harus bagaimana. 要去学校要怎么办？ Mau ke sekolah, apa yang harus saya lakukan? 放在Medan谁照顾他们？ Jika pindah ke Medan, siapa yang akan menjaga mereka? 我要在家里文啊， Karena saya harus melayani di Tanjung Balai Karimun. 为理公会嘛，必须要顺服嘛。 Karena gereja metodis saya harus taat. 要继续 homeschooling，我也不会教英文， Mau terus homeschooling, saya tidak bisa mengajarkan bahasa Inggris. 所以人家问你是怎么办的爸爸？每天看你的孩子读书，你是做什么爸爸？孩子在家里， Orang mengatakan, saya ayah yang bagaimana, anak-anak terus di rumah, tidak belajar. 半年6个月在家里没有读书， 6 bulan di rumah tidak sekolah. 我就等回答他们， Saya harus bagaimana menjawab mereka? 我也不知道， Saya juga tidak tahu. 我只有知道我是上帝知道。 Saya hanya tahu bahwa Tuhanlah yang tahu. 当孩子问我的时候， Di saat anak saya bertanya kepada saya, 我也不能怎么办回答他们， saya juga tidak bisa menjawab mereka. 我怎么回答他们？ Saya cuma bisa menjawab mereka, 上帝如何对待爸爸今天？ bagaimana Tuhan memperlakukan Papa hari ini, 他们也是，他也会对待你们如何的， Tuhan juga akan menjaga kalian, 弟兄姐妹们， saudara-saudari. 我只能交托， Dan saya menyerahkan pada Tuhan, 让上帝成为上帝。 agar Allah tetap menjadi Allah. 我没有祷告过，让他可以读进了什么学校啊，什么学校，没有这个祷告过的。 Saya tidak pernah berdoa kepada Tuhan agar anak saya bisa masuk ke sekolah ini atau sekolah itu. 我只相信上帝有他的计划，对我也对他们的。 Saya hanya percaya bahwa Tuhan mempunyai rencana untuk saya dan untuk anak-anak saya. 让上帝成为上帝， Agar Allah tetap menjadi Allah. 让我们成为主的上帝的儿子们。 Di saat kita menjadi anak-anak Allah, 当我们面对任何的事情的时候， di saat kita menghadapi berbagai permasalahan, 祷告了过后， setelah kita berdoa, 记得放手吧， kita harus ingat untuk melepaskan tangan kita. 仍然做工，做你的责任， Tetap melakukan apa yang harus kita lakukan. 交给上帝的都是让上帝做。 Apa yang kita serahkan pada Tuhan, biarlah Tuhan yang bekerja. 上帝的工有上帝的办法来去做的， Pekerjaan Tuhan ada cara Tuhan untuk 不 mengerjakannya. 是我们来去计划这个事情的。 Bukanlah dalam rencana kita sebagai 我们的 manusia. 责任都是我们的责任， Yang menjadi tanggung jawab kita, kita lakukan tanggung jawab 我 kita. 们的责任就是祷告信心。 Tanggung jawab kita adalah berdoa dengan iman, 上帝的责任听了祷告，他完成他有所要完成的。 dan tanggung jawab dari Tuhan adalah Dia setelah mendengarkan doa kita, Dia akan menggenapkannya sesuai dengan 然 kehendaknya. 后接下来呢，摩西的手发沉，他们就搬石头来放在他的以下，他就坐在上面。亚伦与胡儿扶着他的手，一个在这边，一个在那边，他的手就稳住，直到热络的时候。 Di ayat 12 dikatakan, maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. 我们看到这里，
祷告如何的一起的祷告。 Kita bisa melihat di sini bagaimana mereka bersama-sama berdoa. 如果当时摩西一个人在山上祷告，Jika di saat itu hanya ada Musa di atas bukit untuk berdoa, 发生什么事？ apa yang akan terjadi? 我们都会知道了哦。 Kita 摩 sudah 西 tahu. 的手会跌下来的， Tangan Musa akan turun. 但是呢，因为他们有3个人去祷告， Tetapi oleh karena mereka ada 3 orang di sana 团队的祷告， dan mereka bersatu di dalam 一 berdoa, 个扶着在他的手，在那边，一个 Ada 扶着他的手， ada satu yang menopang 一 tangannya 个在一边， dan seorang lagi menopang tangan yang 变 lain 成摩西的手有直接挡着他。 sehingga tangan Musa tetap terangkat. 弟兄妹们， Saudara-saudari, 这个是祷告团体还是祷告我们的一起的祷告的重要？ ini adalah pentingnya kita sama-sama bersatu hati berdoa. 在教会里面也一样的， Sama halnya di dalam 这 gereja. 个教会不能复兴，如果只有牧师祷告。 Gereja ini tidak bisa bernafas jika hanya hamba Tuhan yang berdoa 不能只有知识而已祷告， atau hanya majelis yang berdoa. 但是全部人每个人， Tapi setiap orang juga harus ikut berdoa. 每一个会友， Setiap orang, setiap jemaat, 我们都有这个责任， kita semua mempunyai tanggung jawab ini. 我们要高举我们的声音， Kita harus mengangkat suara 我们 kita. 要一起欢呼祷告。 Kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. 因为若没有呢， Karena jika tidak, 我们自己不是这个祷告会，还是不是这个教会会出现问题。 bukan hanya kebaktian doa atau gereja ini akan timbul 但是 masalah. 最主要的，你自己会出现问题。 Tapi yang paling penting diri kita juga akan timbul masalah. 弟兄姐妹们，有一天一个牧师去探访一个老人家， Saudara-saudari, suatu hari pendeta membesuk seorang yang tua 因为他很久没有来教会了， karena dia sudah lama tidak ke gereja. 所以他来到他家的时候， Sehingga pendeta ini di saat tiba di rumah jemaat ini 在他的家里有这个火炉， dan di rumahnya ada tempat arang. 因为天气很冷在那边，所以他们是要开这个火炉，让他的这个整个空间比较热温暖。 Karena di saat itu cuacanya sangat dingin, maka perlu dinyalakan api arang ini agar lebih hangat di dalam rumah itu. 牧师问这个老人家为什么很久没有来教会了， Dan pendeta ini bertanya kepada jemaat ini, mengapa sudah lama tidak ke 然 gereja? 后这个老人家问他为什么要去教会， Nah, orang tua ini bertanya kepada pendeta ini, mengapa harus ke gereja? 反正我在家里一个人也是可以祷告，可以崇拜。 Karena saya sendiri di rumah pun bisa berdoa, bisa beribadah. 特别现在时代哦， Terutama di zaman sekarang ini, 哇，因为有这个上线的录影啊，在什么节目还是什么教会的崇拜，我们都可以参加的。 karena di zaman ini kita bisa mengikuti berbagai kebaktian melalui online. 弟兄姐妹们， Saudara-saudari, 他的牧师不久的拿一个火炭拿走开，放在旁边， dan tidak lama pendeta ini membawa sebuah arang itu dipindahkan ke samping 然后2个人没有讲话， dan kedua orang tidak berbicara. 结果牧师过了差不多1个小时了， Kemudian lebih kurang 1 jam berlalu, 牧师问这个老人家 pendeta bertanya kepada orang tua：“ 你 ini, 看这个火炭我拿走开了，发生什么事情了？” kamu lihat apa yang terjadi pada arang yang saya pindahkan ke samping ini? 他越来越灭了， Dia semakin lama semakin padam. 因为他离开了这个火炭的一堆的互相焚烧的里面。 Karena arang ini sudah meninggalkan sekumpulan arang yang saling membakar itu. 弟兄姐妹们， Saudara-saudari, 祷告会是教会的厨房， kebaktian doa adalah dapur dari sebuah gereja. 它的火要越来越大的， Apinya seharusnya lebih lama lebih besar, 才能发生复兴。 baru bisa terjadi kebangunan rohani. 让我们透过今天的分享来反省回去我们， Kiranya melalui firman pada malam hari ini kita bisa mengintrospeksi diri. 让我们为自己祷告， Di saat kita berdoa untuk diri kita, 让主帮助我们。 kiranya Tuhan membantu kita. 祷告让我们也是有信心， Agar kita bisa berdoa dengan iman, 然后让我们学习祷告如何高举神的祷告， agar kita bisa belajar bagaimana doa yang meninggikan Tuhan. 然后努力的祷告，
dan bertekun di dalam doa, 交托给上帝，而不是按照我们的自己的心意来祷告。 menyerahkan semuanya kepada Tuhan dan bukan berdoa atas kehendak diri kita 现 sendiri. 在我要邀请我们一起站立起来， Saya ingin mengundang semua jemaat untuk berdiri. 我们要一起开声祷告。 Mari kita berbuka suara untuk berdoa. 我们一起手拉手来祷告， Mari kita sama-sama bergandeng tangan。 bergandeng tangan 我 untuk 们 berdoa. 要一起开声为这个教会祷告。 Mari kita buka suara untuk berdoa bagi gereja kita. 我们手牵手好不好？ Mari kita bergandeng tangan. 手牵手好不好？ Bergandeng tangan. 来，我们高举我们的上帝， Ya, mari kita meninggikan Tuhan kita. 让上帝再次的使用我们，在这个教会复兴这个教会。 Agar Tuhan memakai kita untuk memberikan kebangunan rohani di gereja kita. 让上帝成为上帝在这间教会， Agar Allah tetap menjadi Allah di dalam gereja ini. 放下我们每一个人的骄傲，放下每个人的思想， Agar kita bisa melepaskan semua pemikiran dan keegoisan kita. 让这个教会可以回去手牵手。 Agar gereja ini bisa bergandeng tangan. 我们来高举来祷告。 Mari kita bersatu dalam doa. 天父上帝，我们来到你面前，主啊，我们再次的要求你，恳求你来到我们当中。我们希望主啊，你的灵再一次给我们机会，焚烧我们的教会，焚烧我们每个会友，因为我们是主你的儿女，我们的祷告的权柄，我们应该用这个祷告的权柄来到你面前。哦，主啊，你帮助我们，主引导我们，提醒我们每个人。 放下我们自己的骄傲，不要再竞争，不要再互相的讲负面的话，不要再攻击了。主啊，我们要让主成为主，无论在我们这里面自己里面，无论在我们的家庭，特别在这间教会，因为这个教会是你自己建立的，你自己做主的。我们知道人的恶，人的计划不能攻击这个教会，当你作为这个教会的主。 主啊，求你来临，求你帮助我们，求你在我们当中。我们希望你的权柄、你的大能发生这个教会。那些恶者想要攻击、想要分裂的，我们要奉主耶稣名求，求你打败他们。我们高举你，我们要荣耀你，因为你是我们的主，万王之主，你能做我们人不能做的事情。 我们要交托，哦主啊，求你怜悯我们，求你们过去如何的不再依靠你的时候，我们要悔改，我们要回来。主啊，当我们现在手牵手的时候，你看我们的心，我们的一起的交托，我们就摆上，我们就一起奉献，我们把我们教会恩典堂同心的交给你，交给你。 主啊，这个我们同心合一的心，圣灵啊，求你在我们每一个人心里动工，让我们依靠你，我们愿意顺服，看着你的教会复兴，我们愿意摆上自己配搭，为这间教会。 如何把你的荣耀再次的彰显在这个地方？主啊，这个是我们一起摆上，我们就献上我们自己，奉主耶稣名求的，阿门。